Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najah binti Muhammad Saimin dari kumpulan Pelayan Pertama. Kami akan membincangkan tentang perbahasan yang ketiga daripada kitab ini, dan saya akan menerangkan kawaid yang merujuk kepada makna. Okey, untuk pengetahuan kaedah ni ada 7 ya. Yang pertama ni, kaedah yang pertama, yurjihu an-nas ala zahir, iaitu kita nak mentarjih an-nas ke atas zahir. Okey. Yang pertama sekali kita kena tahu keadaan dia. Iaitu kalau kita baca kat sini, iza ta'arud dalilani ahdahuma an-nas wal akhiru zahir wajib taqdim an-nas ala zahir. Yang maksud sekiranya kita nampak ada dua dalil yang bertentangan, kita diwajibkan untuk wajib memilih dalil nas ke atas dalil zahir. Sebab apa kita kena pilih nas daripada zahir? Okay, kita tengok pada sebab dekat bawah tu. Lianna an-nas dulu, kerana nas itu tiada toleransi ataupun tak ada maksudnya, ataupun tak ada kemungkinan maksudnya lain. Manakala pula kalau kita tengok zahir ni dia jelas. Dia punya maksud, dan jelas dia ada kemungkinan yang lain. Sebab tu kita pilih dalil nas berbanding dalil zahir. Okay, untuk lebih jelas lagi kita tengok kepada makna atau maksud zahir an-nas. Okay, kita tengok pada an-nas kat bawah tu, maksudnya huwa al-lafzu allazi la yahtamilu ila makna wahidan. Yang bermaksud apa? Perkataan yang hanya boleh menanggung satu makna. Maksudnya an-nas ni, dalil an-nas ni, dia menunjuk pada maksud yang sebenar. Dia memang nak kita boleh tahu makna bila kita tengok dalil itu. Maksud tak ada maksud yang lain. Maksudnya memang spesifik pada dalil. Okey, manakala kita tengok pada al-zahir, huwa ihtimal aqwa allazi yahtamiluhu al-lafzu idza kana yahtamil aksar minal ihtimal. Yang bermaksud dalil al-zahir ini dia berkemungkinan kuat kata itu dapat ditanggung jika mempunyai lebih dari satu kemungkinan. Erti kata makna yang lain, dalil al-zahir ini dia mempunyai ataupun menunjukkan ada satu erti yang kuat bersama berkemungkinan mempunyai erti lain. Bezakan kalau an-nas tu, dia kita boleh nampak dia spesifik. Manakala kita al-zahir ini dia ada kemungkinan membawa kemungkinan yang maksud yang lain. Okay, sebab tu kita memilih an-nas berbanding al-zahir. Okay, kita berbalik kepada contoh yang pertama, iaitu contoh yang mengandungi kaedah yang kita belajar ini. Okay, yang pertama kita baca di sini, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum yaumul jumu'ah wal imma yaktub al-faryaqa'u raka'ataini wa la yatajazu fa'ihuma. Okey, yang bermaksud hadis ini menerangkan ada seorang lelaki ni, dia pergi solat Jumaat, dan ketika itu imam tengah memberi khutbah. So kita tengok faryaqa'u raka'ataini, rokok 2 rakaat, yang bermaksud solat menunaikan solat sunat 2 rakaat, wal yatajawzu faihuma, itu dia harus ke atasnya. Okey, seterusnya kita tengok pada hadis daripada Abdullah ibn al-Busri radhiyallahu anhu. Okey, kita baca, qala jaa rajulun yatahatta riqaba an-nas yaumal jumu'ah wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktubu faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ijlis faqad zaita. Okey, hadis ni kalau kita tengok makna dia, seorang lelaki dia melintasi leher seorang lelaki ketika hari Jumaat. Ketika itu baginda sedang memberi khutbah, dan faqala lahu nabiyyu, maka baginda berkata, ijlis faqad azaita, duduklah, sesungguhnya
yang Al-Zaitan ni bermaksud terluka. Okay, lebih jelas lagi kita tengok pada kenyataan di bawah, iaitu Asy-Syahidu tu kat bawah tu. Riwayat yang pertama mentakrifkan riwayat kedua. Kerana riwayat yang pertama ni padanya disyariatkan solat sunat 2 rakaat. Dan imam ketika itu dia berkhutbah. Sebab apa? Sebab dalam hadis ni dia tak ada sebut pun pensyariatannya. Cuma baginda hanya memberitahu untuk duduklah, ijlis faqat Zaita, duduklah, maka aku terluka. Tak, kan kita dapat tengok situ memang tak ada pensyariatan apa-apa di situ. Okey, kita tengok pada pentarjihan. Okey, antara dua riwayat ni kita decide untuk riwayat kepada riwayat yang pertama berbanding riwayat kedua. Kerana riwayat yang pertama ni dia menyatakan, kita nampak dia menyatakan syariat solat sunat 2 rakaat dan ketika itu pengkhutbah tengah berkhutbah. Kita jelas ke ayat situ yang dinyatakan faryaka raka'atain ini wal yatajawwaz fihima. Ini bermaksud dia mensyariatkan untuk solat sunat 2 rakaat. Berbanding pada riwayat kedua, hanya ijlis faqat az-zaita, baginda hanya menyatakan itu saja, tak ada pun pensyariatan berbanding riwayat yang pertama. Okey, kita tengok hadis yang kedua daripada radhiyallahu anha. Qala jahara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi salati khusufi bi qiraatihi. Yang bermaksud bersuara yang jelas ketika itu Nabi pada solat gerhana bikiraatihi, bacaan dengan bacaan yang jelas. Okey, pada kita tengok riwayat yang kedua ini pula daripada Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala in khasafasi syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama qiyaman tawilan nahwa min qiraati surah al-Baqarah. Okey, hadis ni bermaksud Nabi mendirikan solat gerhana dengan surah yang panjang, iaitu surah al-Baqarah. Okey, kita tengok pada kenyataan untuk kedua hadis ini. Okey, riwayat yang pertama ini ta'arud riwayat asalnya. Riwayat pertama ta'arud riwayat kedua. Sebab riwayat pertama ini mensyariatkan jahru, suara yang jelas ketika solat gerhana. Manakala kalau kita tengok riwayat yang kedua ini, dia mensyariatkan pada rahsia al-israr, suara yang rahsia, iaitu merahsiakan solat gerhana ini. Jadi kita nampak kat sini dia ada dua pendapat yang bertembung ataupun yang berbeza, sama ada suara jelas untuk solat gerhana ini ataupun merahsiakan solat gerhana ini. Okey, kita tengok pada cara pentarjihan ini. Okey, untuk pentarjihan dia mentarjih riwayat yang pertama ke atas riwayat yang kedua. Kerana apa? Kerana riwayat yang pertama ini nas dia pada pensyariatannya jelas suara pada solat khusuf, solat gerhana. Dia memang nampak sini dia dah menyatakan pensyariatan jelas suara pada solat gerhana. Okey, dan memang tak ada maksud lain dan tiada kemungkinan yang lain. Manakala riwayat yang kedua ini dia masih lagi sama-sama. Okay, sebab itulah kita memilih untuk mentarjih hadis yang pertama itu. Okey, sampai situ saja untuk penerangan kaedah ini. Kaedah yang pertama iaitu merujuk an-nas ke atas zahir. Okay, lagi senang cerita, kaedah ini dia mewajibkan untuk memilih dalil nas berbanding dalil zahir. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Al-Qa'idah Al-Thaniyah yurajih al-zahir ala al-mu'awwal. Okey, maksudnya yang jelas melebihi penafsir.
sekiranya dua bukti bertentangan salah satunya jelas dan yang lainnya relevan, maka mesti timbang muncul kepada penafsir. Okey, oleh kerana makna yang jelas tidak seperti penafsir, maka makna yang terus dan terang, maknanya benda tu senang faham. Kalau kita tengok ayat tu, kita tengok satu perkataan tu kita faham terus apa yang cuba sampaikan. Okey, yang pertama ni wal muawwal. Okey, kita tengok wal muawwal ni, ini adalah kemungkinan paling lemah yang dapat ditanggung oleh kata itu jika ada lebih potensi dari kemungkinan. Okey, contoh dan misal. Qaulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin. Okey, maksudnya Nabi bersabda tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang wali. Okey, nak tunjuk dekat sini, hadis tersebut mengandungi pengertian bahawa pernikahan yang tidak dihadiri wali, maka pernikahannya tidak sah dalam pandangan syariat. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyha. Nabi bersabda, janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Pada ayat ini secara jelas menyatakan bahawa pernikahan seorang perempuan itu boleh dilakukan oleh dirinya sendiri. Maksudnya kat sini, hadis ini menjelaskan bahawa hak untuk mengahwini seorang janda, wanita janda adalah haknya sendiri, bahkan untuk anak perempuan. Namun, secara umum kita tahu wanita itu pemalu. Oleh itu, maka syariat sudah cukup untuk meminta izin kepada mereka bagi menunjukkan yang mereka tu dah sedia untuk menikah. Ini bukanlah maksud yang hak wali tersebut dah tak relevan. Ia hanya macam sebagai wanita tu perlu ada pertimbangkan dulu sebelum kahwin. Dia macam kena fikir dulu, dah bersedia untuk kahwin, macam bukan kena paksa macam tu lah kan. Jadi lepas tu okey, pendapat kedua mempunyai dua kemungkinan. Ihdahuma, salah satunya seorang wanita janda boleh berkahwin tanpa wali. Okey, hal itu disebutkan dalam hadis mana-mana wanita yang menikah tanpa izin penjaganya, perkahwinannya tidak sah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Okey, tetapi diceritakan oleh Abu Hanifah bahawa dia percaya bahawa jika seorang wanita menikahi dirinya dengan cukup dua saksi, maka itu adalah pernikahan yang dibenarkan dan itu adalah ucapan yang mulia oleh kaum Hanafi. Itu pendapat kaum Hanafi kan. Okey, yang kedua, Batsani, bahawa penjaganya mungkin tidak memaksanya untuk berkahwin, dan yang kedua lemah mengikut penampilan. Okey, at-tarjih, pendapat pertama lebih banyak daripada pendapat kedua kerana pendapat pertama nampak jelas. So maknanya pendapat pertama yang tadi tu, yang berkahwin kena ada wali tu lagi banyak dia punya penjelasan. Okey. Lepas itu, pendapat ini adalah pendapat Abu Saur bahawa perkahwinan mesti mendapat restu dari wanita yang akan menikah dan wali akan menikahkan. Perkahwinan tidak boleh berlaku sekiranya salah satu daripada kedua-dua pihak tidak bersetuju. Jadi, perkahwinan yang dibenarkan adalah perkahwinan yang diberkati oleh kedua belah pihak antara wali dan wanita yang akan berkahwin. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita masuk kepada kaedah yang ketiga, iaitu yurajihu al-mubayyin ala mujmal, yang bermaksud digariskan pada tahap melebihi jumlah keseluruhan. Okey. Iza wujida dalilan ahdahuma mubayyin wal akhir mujmal wajib tarjih al-mubayyin ala mujmal. Sekiranya dijumpai dua petunjuk, salah satunya ditunjukkan dan yang lain diringkaskan secara keseluruhan, itu wajib tarjih yang jelas dihuraikan secara keseluruhan. Wal lafzi al-mubayyin, iaitu lafaz yang jelas menunjukkan makna yang dimaksudkan akan menjadi darinya tanpa bentuk, dan dia adalah bertentangan daripada keseluruhan. Dan lafaz untuk mujmal ialah lafaz yang mungkin banyak daripada maksud dan tidak ada keutamaan dalam salah seorang daripada mereka berbanding yang lain. Maka sesungguhnya tarjih iaitu jelas satu maksud ke atas maksud yang akhir di bawah berkemungkinan selain daripada itu adalah nas. Dan sesungguhnya ia adalah satu maksud yang jelas, maka adalah yang jelas seperti mendahului, iaitu sabaqah. Okay, kita tengok kepada contoh yang pertama. Qaulun an-nabi sallallahu alaihi wasallam فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العش وما سقي بالضدح نصف العش.
yang bermaksud seperti langit telah jatuh dan mata, atau ia adalah 10 teratas penjumuran separuh per 10. Okay. Wa qawlu Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atu haqqahu yawma hasadih. Surah Al-An'am ayat 141. Syahid iaitu hadis menunjukkan jumlah zakat pertanian dan ayat tidak ditemui berapa zakatnya. Tidak ditentukan berapa nisbah di dalam Al-Quran. Tetapi ada menyatakan perlu dibayar zakat dengan hasil pertanian. At-tarjih kemungkinan hadis di atas ayat itu kerana hadis lafaznya yang jelas dan lafaz ayat itu banyak disepakati. Okay, kita tengok kepada contoh yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anhu telah berkata, semasa turunnya Al-Quran 10 makanan tidak diberi maklumat, kemudian ia dipanaskan dengan 5 maklumat. Dia telah meninggal dunia iaitu Rasulullah SAW, dan sementara mereka membaca daripada Al-Quran. Dan daripada Ummu Al-Fath binti Harith radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW telah berkata, jangan melarang penyusuan ibu atau kedua-dua, makanan atau menyusu atau penyusuannya. Kita tengok kepada syahid. Riwayat yang pertama menentang riwayat yang kedua kerana yang pertama membenarkan dengan 5 kali penyusuan. Dan riwayat kedua pula hanya membenarkan menyusu cukup 3 kali sahaja. Kita tengok kepada tarjih. Riwayat pertama lebih jelas ke atas riwayat kedua kerana riwayat pertama lebih lengkap atau ditunjukkan caranya dan lebih terang dan banyak disepakati oleh ulama. Sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita teruskan sambungan daripada sahabat saya. Daripada ayat Al-Quran yang mana wa qulullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa atul haqqahu yawmal hasadih. Syahid dia al-hadis yubayyin muqaddir zakat arzar wal ayatil lam tabiyyun muqaddir zakat. Okey, dekat sini dia bagi tahu yang ayat hadis tu dia menyatakan tentang berapa kadar bayaran zakat. Tarjih dia pula yarja'ul hadisu 'alal ayati li an hadis lafaz mubayyin wal lafaz ayatul mujmal. Okey, dekat sini maksudnya dia lebih memilih ayat lebih memilih hadis kerana hadis lebih mubayyin. Maksudnya lebih mubayyin tu lebih jelas berapa kadar banyak ayat Quran tu, berapa hadis tu dia menyatakan lebih lebih detail berapa kadar bayaran yang perlu dibayar. Seterusnya kita masuk kepada misal yang kedua yang mana dia menceritakan tentang penyusuan. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat kana fima unzila minal Quran 10 rad'ati maklumati yuharriman summa nusikhna bi 5 maklumat fatufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqarra'u minal Quran. Okey. Dekat sini dia menyatakan bahawa dalam ayat Al-Quran 10 kali kenyang baru menjadi saudara susuan, kemudian dinasahkan menjadi 5 sahaja. 5 kali kenyang telah menjadi saudara susuan. Okey. Seterusnya wan Ummul Fadil bintul Haris radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuharrimur rad'atu awir rad'atani awil masatu awil masatani. Okey. Hadis yang kedua pula dia menyatakan bahawa dengan sekali isap, 2 kali isap tidak menjadikannya haram. Maksudnya dekat situ secara umum je, dia tak bagi tahu pun untuk berapa kali kenyang untuk dia menjadi saudara susuan. Jadi syahidnya riwayat Aisyah tu dia tetap dia menyatakan 5 kali kenyang menjadi saudara susuan. Manakala hadis kedua pula dia menyatakan
dengan satu kali, dua kali dan ke atas tidak menjadikan haram. Maksudnya dia tak menyatakan berapa kali. Jadi tarjihnya riwayat pertama tu tarjih dia turja'u riwayatul aula ala riwayatis sani li'anna riwayatul aula al-mubayyin. Okey, kat sini dia pilih riwayatul awal mubayyin tu, maksudnya hadis yang Aisyah itu dia lebih mubayyin, maksudnya lebih menyatakan berapa kali dan berapa kali untuk menjadi saudara susuan. Okey, kita pergi pada misal yang ketiga. Misal yang ketiga dia menceritakan tentang riba wafat dari riba nasiah. Riba wafat tu seperti yang kita dapat lihat, An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahabu bizahibi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wa sya'iru bi syairi wal tamru bil tamri bil milhi wal milhi bil milhi dan bil misli sawa bisawin yadaan biyadin. Okey, ini misal pertama ni dia menyatakan 6 barang yang terkena riba. Hadis yang kedua pula, ani Usamah tu radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la riba illa fin nasiyah. Usamah ni pula dia menyatakan bahawa riba nasiah riba nasiah ni adalah tunda untuk membayar hutang. Al-Syahid riwayat al-aula ta'arid riwayat al-nasaniyah li'an aula al-tahrim riba fadil wa riba nisa wa riba nasiyah wa riwayat al-saniyah tujzi riba al-fat. Bagi kita kat sini yang riba yang kedua tu, hadis yang kedua tu, hadis Usama itu dia riba fat. Lepas tu tarjihnya pula turja'u riwayatul aula ala riwayatis saniyah li'anna riwayatul aula al-mubayyin. Li'anna riwayatul awal al-mubayyin. Maksudnya dibagi tarik kat sini ulama tarjih bahawa memilih riwayat yang pertama kerana dia lebih mubayyin, dia lebih menyatakan barang apa yang tak boleh, 6 barang tersebut. Jadi riwayat saniyah yang kedua tu, maksudnya riwayat yang kedua itu dia lebih mujmal, maksudnya dia secara umum sahaja, dia tidak menyatakan barang apa yang terkena riba. Baik, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.